nampak saya dah bagi tahu nak pakai mask. Nampak? Ini baru. Kalau orang pakai. Mereka tak pakai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, negara masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Namun, terdapatnya segelintir masyarakat yang langsung tidak mengendahkan arahan yang dikeluarkan. Justru itu, pihak polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia menjalankan pemantauan untuk memastikan perintah tidak diingkari. Wartawan Sanizar Ayin menyertai operasi dan pemantauan yang dijalankan di sekitar Selayang, Selangor. 29 Julai, polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak, Selangor dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM membuat tinjauan dan pemantauan SOP COVID-19 di sekitar pusat beli belah Selayang. Sepanjang pemantauan, didapati masih ada individu suhunya melebihi SOP yang telah ditetapkan. Ini tengok suhu lebih daripada 37, kena hold dulu luar tu. Jangan ambil suhu, sila jaga jarak Jangan ambil suhu, test, jaga jarak, tulis. Okey? Pemantauan SOP barisan hadapan dijalankan ketika fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP adalah bagi memastikan arahan dipatuhi, jaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan gunakan cecair penyakuman adalah antara SOP yang telah ditetapkan dalam usaha menghindari penularan pandemik COVID-19. Menurut Pegawai Bahagian D9 IPD Gombak, Inspektor Muhammad Nur Nizam, pada fasa PKPP ini, polis sentiasa membuat rondaan dan pemantauan SOP di setiap kawasan. Dah habis. Habis dah. Buat apa dah? Mas tak bawa? Ada. Mas kena pakai. Betul lah pakai mas. Keluar kena pakai mas sekarang ni. Sungai tak dengar. Ada bawa tak? Jadi nak bawa? Jadi tak ada? Tadi tak ada. Ada ni ada. Jangan letak bawah ni, letak kat sini. Jangan letak bawah dagu, pakai terus tutup semua. Pemantauan turut meliputi premis makanan, pusat hiburan kanak-kanak ini juga turut diperiksa. Pagi baru buka kedai sekali. Habis pukul 2 macam tu 2 kali. Habis malam. Satu hari 3 kali lah dia buat. Susulan pemantauan didapati ada individu yang tidak mengikuti arahan SOP seperti tidak memakai pelitup muka atas alasan terlupa untuk membawanya. Tujuan utama sebenarnya tinjauan yang tim saya buat adalah untuk memastikan tahap kesedaran dan sejauh mana kita punya masyarakat mematuhi dan memahami apa saranan daripada pihak kerajaan lah untuk memastikan kita dapat mengatasi sama-sama kita mengatasi pandemik ini. Dan setakat apa di atas apa yang kami dapat lihat, secara jujurnya lah, kesedaran mulai longgar lah sejak kebelakangan ni. Macam cik semua dapat tengok tadi, dengan jarak tu ada yang tak jaga jarak 1 meter, ada yang memakai mask tak betul, ada yang macam tu, ada yang di bawah dagu buka macam ni, ada yang tak pakai terus pun ada kan.
Bermula Ogos, sabit kesalahan melanggar SOP PKPP akan dikompaun RM1,000 di bawah Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Pakai biar penuh tutup. Jangan pakai tutup bawah dagu apa ni, nak tutup hidung. Ingat tak? Itu sekarang jaga jarak antara satu dengan lain. Kawan-kawan jaga jarak, duduk jaga jarak. Seantero dunia mengalami wabak COVID-19, namun di negara kita masih ada yang tidak mematuhi dan mengingkari SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Nasihat saya pada orang awam dan masyarakat di luar sana, sama-sama lah kita, sama-sama sebab kita ni frontliner ni nak kata penat tu sangat-sangat penat lah. Saya daripada PKP 1, 2, 3, 4 dan sampai hari tak ada cuti lagi. Bukan nak cakap apa tak ada cuti. Untuk semua, untuk nak menjaga semua. Raya haji pun tak cuti juga, masih bekerja. So minta sangat semua yang dekat luar sana, tolong bantu kami untuk menjaga anda semua. Itu saja. Dan nasihat saya yang terakhir, jangan sampai kita ke PKP seperti yang pertama dulu. Itu je. Sebab kita dah sedaya upaya melawan dan nak kena patah balik, sakit juga lah, penat lah macam tu. Sanizar Ain 999. Ini apa yang murah-murah? Tengok. Paling murah RM2 je. Ni RM5. Ni lah RM2. Kan beli mama tak main pula. Tanpa sebarang kelulusan, permainan kanak-kanak dijual secara terbuka di pasaran tempatan. Bahan kimia berbahaya seperti arsenik antara yang terkandung di dalam permainan kanak-kanak yang jelas mengancam nyawa pengguna. Wartawan Tun Hizami Hashim dengan perinciannya dalam laporan khas Permainan Tidak Selamat. Pada mata kasar, permainan yang dijual di pasaran mungkin kelihatan selamat, tetapi ada antaranya mengandungi bahan kimia berbahaya sehingga boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan kanak-kanak. Pemantauan kami di 7 buah premis di sekitar Kelang mendapati kebanyakan permainan yang dijual di sini tidak memiliki tanda keselamatan Malaysian Conformity ataupun MC. Ini apa yang murah-murah? Tengok. Paling murah RM2 je. Ni RM5. Ni lah RM2. Kan beli mama tak main pula. Ini safe untuk budak 4 tahun main ke? 2 tahun pun main. Tak bahaya. So, pusing-pusing kena calahkan tangan ke tak ada? Ekoran itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Had Ehwal Pengguna Selangor melaksanakan operasi bagi membantras penjualan permainan yang boleh meragut nyawa kanak-kanak. Apa kan saya nak beli mainan tadi? Squeezy lah. You ambil satu. Untuk ni You ambil satu, dia keluar. Dia minta lah tadi. Dia ada biji-biji lah. Dia punya biji-biji. Saya tahu lah budak-budak. Berapa umur anak angkat? 5. Kita tahu tak yang ni sebenarnya kalau ikut kita kena ada satu standard, satu stiker. Okey, macam piawan standard lah. Macam piawan tu. Takut dia masuk mulut lah. Apa-apa saja. Mungkin bukan masuk mulut. Dia pegang saja. Kalau benda tu dibuat daripada bahan-bahan yang terlarang. Dia sentuh and then nanti mungkin allergic kepada kulit, allergic kepada pernafasan. Betul juga. Yes. Kita KPDNSCP cuba beritahu kepada pengguna lah, kepada consumer. Walaupun kita nampak simple, tapi kanak-kanak dia punya antibody dia tak kuat macam orang dewasa. Bahan dia kita tetap toksik kata toksik. Itu sekarang tangan letak sini ke atas sana, mata. Kesemua permainan kanak-kanak yang dijual di premis ini diteliti oleh 11 anggota penguatkuasa bermula pada jam 12 tengah hari. Walaupun ada permainan di kedai ini dijual pada harga ratusan ringgit, namun tiada pengesahan ataupun cap Malaysian Conformity ataupun MC yang dipaparkan pada hadapan kotak permainan. Dan turut dikhawatiri adalah permainan berbentuk senjata seperti ini yang boleh mengancam nyawa dan keselamatan kanak-kanak yang bermainnya dan turut dikhawatiri boleh disalahguna oleh segelintir pihak untuk tujuan jenayah.
Menurut pengarah KPDN HET Negeri Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah, walaupun permis ini telah beroperasi sejak 5 tahun lalu, namun lesen perniagaannya mencurigakan pihak berkuasa. Syarikat ni memang berdaftar dengan SSM. Itu yang pertama. Maknanya pendaftaran dia masih sah lah. Cuma jenis perniagaan yang didaftarkan di bawah SSM adalah melibatkan jam tangan dan juga barang perhiasan. Apa yang dijual di premis ini tidak menepati apa yang didaftarkan di bawah SSM. Sepatutnya jenis perniagaan yang didaftarkan juga meliputi barang peralatan mainan lah bagi kanak-kanak. Kita akan siasat lanjut apa kesalahan-kesalahan yang sepatutnya boleh dikenakan kepada syarikat berkenaan lah. Berikutan itu, siasatan lanjut dilakukan ke atas pekerja permis yang mendakwa baharu bekerja di sini sejak 2 minggu lalu. Puan tahu tak dia punya peraturan yang perlu ditampal? Setiap barangan yang sampai dekat kedai perlu ada stiker ni lah. Sebab stiker ni akan menentukan keselamatan dan juga kualiti barangan tersebut. Sebelum ni diorang tak bagi tahu tau. So saya tak tahulah. Kalau diorang bagi tahu, of course lah saya akan buat, tapi memang tak tahu. Mungkin dia lupa kot. Biasanya barang ni dapat dari mana? Tak sure lah. Tak sure. Itu semua Bos lah. bos buat Saya kat kedai. Okey lah buat ya. Ya. Setelah hampir 1 jam operasi dijalankan, pengurus permis ini tampil bersama pelekat keselamatan MC bagi mengelak barangan permainan bernilai lebih RM45,000 ini dirampas pihak berkuasa. Sebab stiker ni memang baru sampai, so I memang tak sempat nak lampai stiker ni. Kalau stiker baru sampai, dan kenapa you jual? Barang lain sepatutnya you tahan dulu, jangan jual. So, siapa yang buat tampal-tampal ni selalu? Biasa orang warehouse lah. Sebab kadang-kadang stok terlalu banyak, tak sempat nak tampal. Oh, tak sempat. Nanti you boleh bagi tahu warehouse, maknanya sepatutnya semua nak keluar daripada warehouse mesti kena tampal. Nanti pekerja kat sini jual saja. Sebab dia pun tak tahu kan perlu tampal ke tak perlu tampal. Bagaimanapun, barang permainan di permis ini tetap disita kerana pelekat keselamatan MC yang dipamerkan dikuatiri palsu dan notis kenyataan pemeriksaan permis dikeluarkan kepada pemilik perniagaan. Bila nak edarkan barangan tersebut, sepatutnya mereka telah tampal stiker berkenaan lah, supaya ini bagi menjamin keselamatan di pihak pengguna. Kita dapati bahawa peralatan mainan ini dia ada hak-hak tentu mengikut umur. Dan sepatutnya stiker berkenaan memberi gambaran ataupun memberi jaminan, memberi kepercayaan kepada pengguna untuk menggunakannya tanpa ragu-ragu. Sekiranya stiker ataupun piawaian tersebut tidak dipatuhi, maknanya kemungkinan besar kita nampak bahan yang pakai ataupun digunakan untuk membuat peralatan tersebut mungkin akan memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan kanak-kanak tersebut. Bagi mengetahui kandungan bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam permainan-permainan dirampas, kami bertemu Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kimia Malaysia, Abdul Rahim Syadan. Jabatan Kimia Malaysia adalah sebuah makmal kerajaan yang telah dilantik untuk menjalankan analisis kimia ke atas sampel-sampel penguatkuasaan dan pemantauan yang dihantar oleh agensi-agensi penguatkuasa kerajaan. Dan daripada keputusan analisis yang diperolehi, kita boleh mengetahui sama ada sampel-sampel tersebut mengandungi unsur-unsur logam yang berbahaya yang boleh menjejaskan kesihatan kanak-kanak dan pengguna. Kaedah wet digestion dijalankan oleh ahli kimia bagi mengekstrak keluar unsur logam berbahaya yang terkandung di dalam suatu permainan. Dalam proses ni biasanya kita akan ambil dalam 0.03 gram sampel. Setiap warna ni berat yang sama ya? Ya. Mengapa 0.03 gram? 0.03 gram ni kita ambil sebab kalau kanak-kanak dia letakkan mainan di mulut tu seberat lebih kurang berat tu lah. Alat Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer atau dipanggil ICP-OES digunakan ketika proses pengekstrakan logam ini. Dalam ni cuma kita akan pakaikan filter dan juga kita bagi bicar garis lah supaya bahagian solid ni tak masuk ke dalam
sampel bekas sampel kita ni. Ini hanya penapis sajalah untuk penapis. masukkan ke dalam ni. Okey. Okey. Pewarna yang kita potong tadi memang akan Kekal di sini. Okey. Tapi dia sepatutnya semua dia punya, kita dah ekstrak keluar dia punya kandungan logam, dan kandungan logam ni sepatutnya berada dalam cecair kita ni. Menerusi mesin pengesan ini, proses atomisasi dan ionisasi dilakukan ke atas kesemua sampel yang disyaki mengandungi unsur logam berbahaya. Apa yang dapat dilihat di sini adalah proses terakhir di mana ahli kimia akan menggunakan teknik spesifik untuk menentukan jenis dan juga jumlah peratusan logam yang terkandung dalam satu permainan dalam bentuk cecair. Dan keputusan akan diperolehi dalam masa 5 minit dan keputusannya akan tertera di kaca skrin komputer ini. Selepas kita run, kita akan monitor, kita akan pantau logam-logam berbahaya yang terdapat di dalam sampel tersebut dah, iaitu logam arsenik, barium, kromium, kadmium, mercury, plumbum, antimoni dan juga selenium. Logam-logam ini boleh kalau terdapat dalam mainan boleh menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Hasil analisis mendapati bahan toksik seperti plumbum yang tinggi terkandung di dalam suatu permainan boleh menjejaskan sistem saraf, sistem darah, organ hati dan juga buah pinggang. Keadaan ini sebenarnya adalah telah diakreditasi dan mematuhi Malaysian Standard MS ISO 8124 2002 Safety of Toys Part 3 Migration of Certain Elements. Cara membeli alat permainan kanak-kanak yang tera logo MC IATP dan telah disahkan selamat untuk digunakan dan berkualiti. Pengguna yang menjual permainan tidak menepati standard keselamatan dan tidak mendapat kelulusan Malaysian Conformity boleh didakwa mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999. Kepada para peniaga, kita di pihak KPDNSCP meminta supaya mereka mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun kita tahu peniaga hasratnya adalah untuk menambahkan keuntungan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita minta supaya peniaga juga mengambil inisiatif untuk menerangkan kepada pengguna, kepada ibu bapa bahawa barangan-barangan yang dijual ni adalah yang memenuhi standard keselamatan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Individu yang didapati bersalah melanggar Akta Perlindungan Pengguna 1999 boleh didenda maksimum RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tun Hizami Hashim, 999. क्या बस भाई छोड़ दे ओ भाई बस ओए Ekoran tular di media sosial. Polis membuka kertas siasatan berhubung kejadian seorang pengawal keselamatan dipukul seorang lelaki. Kejadian berlaku di tempat letak kenderaan sebuah kondominium di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Laporan wartawan Hani Hezrina Gahar membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Ketika kejadian, mangsa dipukul dengan sebatang kayu di tempat letak kereta kondominium berkenaan di Jalan Madrasah Wangsa Maju 7 Julai lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Rajab Ahad, kejadian ini melibatkan suspek warga Pakistan manakala mangsa warga Nepal. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Tiada sebarang laporan polis yang diterima daripada mangsa mengenai kejadian ini. Polis masih lagi menyiasat punca kejadian dan menyeru pihak yang terlibat untuk tampil membantu siasatan. Mayat lelaki ditemui mati dibunuh dalam kejadian di Taman Dahlia, Mak Mandin, Pulau Pinang, kira-kira jam 5.30 pagi 30 Julai lalu. Siasatan mendapati mangsa yang menunggang motosikal dirempuh suspek yang menaiki kereta dan bertindak menyeret mangsa sejauh 15 meter sebelum tercampak di atas jalan raya. Kita mensyaki bahawa suspek yang menaiki kenderaan Proton Wira telah turun daripada kenderaan
dan telah memukul bertubi-tubi kepada si mati. So senjata yang digunakan kita percaya bahawa jenis senjata kayu sebab terdapat serpihan pecahan kayu, dan daripada siasatan awal oleh pihak Forensik Hospital Suruhanjaya terdapat kecederaan di bahagian kepala dan juga di badan. Hasil kerjasama orang awam dan menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV, polis berjaya menyelesaikan kes dengan penangkapan suspek berusia 36 tahun dalam masa kurang 3 jam. Kedua-dua si mati dan juga suspek ini merupakan kawan. So kita tengah siasat punca ataupun motif kenapa suspek melanggar dan hingga menyebabkan kematian kepada si mati. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Mayat dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat. Yang nyak gitu makan. Apa suy đi không? Iya. Cucu, cerita ni yo. Mereka makan. Sifat sabar dan bertimbang rasa mampu menahan diri daripada melakukan perkara di luar kawalan, apatah lagi melanggar undang-undang, terutamanya apabila berdepan dengan konfrontasi. Namun, gara-gara tidak berpuas hati, tular di media sosial sebuah video yang memaparkan tindakan seorang penunggang motosikal memukul seorang lelaki di Api-Api Center, Kota Kinabalu, Sabah. Pulang yang nyak gitu makan. Apa suy đi không? Iya. Cucu, cerita ni yo. Mereka makan. Video berdurasi 10 saat itu memaparkan aksi tindakan agresif seorang lelaki memukul mangsa hanya kerana tidak berpuas hati dibunyikan hon. Assalamualaikum. Boleh kongsikan pendapat dan perasaan melihat video tersebut memukul mangsa sehingga mengalami kecederaan di badan dan juga kepala? Itu memang tak patutlah kalau macam tu. Sebab kita kan satu Malaysia, patutnya tak boleh buat macam tu. Kita kena fikir anak bini apa semua. Mana tahu orang tu dia buat kerja dia. Culang yang nyak. Okeylah, kalau pendapat saya kan, tak patutlah dia buat macam tu. Memanglah kita sepatutnya kita kena perlukan sabar. Dalam keadaan macam tu kita perlu ada satu sifat yang orang kata bertimbang rasa sikit. Sebab bila jadi macam tu, nampak sangat kita ni macam tunjuk kita punya adat. Memang tak baguslah macam tu. Negara kita ada undang-undang. Sepatutnya kita ni tak perlulah pukul-pukul orang. Kita rasa kita perlu lebih ada cakap cara baik lah. Kalau takut nanti dia akan mencerminkan diri kita yang tak bagus lah dekat depan masyarakat yang lain. Apa suy đi không? Iya. Cucu, cerita ni yo. Mereka makan. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji, lelaki berusia 35 tahun itu juga dikenali sebagai luncai dan mempunyai 16 kes jenayah lampau membabitkan dadah, kecurian dan juga mendatangkan kecederaan. 999 bertemu dengan beliau untuk mendapatkan ulasan kes ini. Culang yang nyak. Walaupun keadaan kemalangan itu tidak serius, tetapi akibat kemalangan yang kecil hampir berlaku pelanggaran menyebabkan orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut seperti penunggang motosikal mungkin dalam keadaan marah. Jadi dalam keadaan ini sama ada pemandu motosikal itu sendiri atau pemandu kereta itu sendiri hendaklah sentiasa berhati-hati dan memikirkan juga tanggungjawab bersama bahawa terdapat pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita ambil tindakan atau mementingkan diri sendiri dalam memandu kereta tersebut. Sekiranya juga berlaku
keadaan tegang di jalan raya seperti kemalangan kecil, jangan ambil tindakan undang-undang di tangan sendiri. Jadi kedua-dua pihak seharusnya membuat satu laporan polis. Jadi biar pihak polis selesaikan dengan mengadakan atau membuat siasatan. Sesiapa yang bersalah boleh diambil tindakan, sama ada di bawah akta pengangkutan jalan, di bawah akta pengangkutan jalan itu sendiri, iaitu kesalahan trafik, atau di bawah undang-undang yang berkaitan. Contohnya di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan Ugutan Jenayah atau 324 itu sepatutnya kita boleh elakkan semua. Padah menimpa individu berkenaan apabila ditahan di rumahnya di Taman Sempelang, Sabah. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan kepada orang lain. Kolaborasi yang diatur oleh National Task Force antara PGA dan semua jabatan lain yang bertanggungjawab seperti daripada Immigration, Custom. Demi menjaga sempadan negara, Op Benteng dilancarkan bermula 1 Mei lalu. Kolaborasi pelbagai agensi ini dilaksanakan di bawah National Task Force NTF yang bertujuan untuk mencegah jenayah penyeludupan di daratan, khususnya di Bukit Kayu Hitam Kedah yang turut dikawal rapi. Kejayaan 5 agensi ini dalam mencegah jenayah penyeludupan dilaporkan wartawan Haziq Hamid. Kolaborasi antara pelbagai agensi bagi membantras aktiviti penyeludupan secara haram diketengahkan dalam Op Benteng menerusi penguatkuasaan National Task Force. Op Benteng kali ini menumpukan kawalan daratan di sepandan dari kawasan Bukit Kayu Hitam sehingga Weng Baling Kedah yang dipercayai kawasan panas bagi aktiviti penyeludupan secara haram. Hasil daripada operasi ini, sebanyak 176 kes melibatkan rampasan daun ketum oleh pasukan Gerakan Am PGA bermula 1 Januari sehingga 14 Julai lalu. Ini merupakan antara barang rampasan yang diambil oleh pihak PGA bermula pada 1 Januari 2020 dan kini National Task Force telah ditubuhkan menggabungkan 7 agensi bagi Op Benteng ketika wabak COVID-19. 5 agensi penguatkuasaan darat termasuk PGA terbabit dalam kawalan sepadan Bukit Kayu Hitam berteraskan perkongsian maklumat antara semua pihak. Kolaborasi yang diatur oleh National Task Force antara PGA dan semua jabatan lain yang bertanggungjawab seperti daripada Immigration, Custom, XM dan sebagainya membentuk satu kolaborasi yang bersepadu di mana kita jalankan rondaan bersama, perkongsian maklumat dan dia membuahkan hasil dan kejayaan yang banyaklah yang kita capai. Ini dia. Padang Perah. Kaedah efektif ini membawa kepada hasil rampasan lebih 51,000 kilogram daun ketum atas kesalahan di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Di Kompleks Custom Immigration Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, pemeriksaan laluan import dan ekspor juga giat dijalankan selama 24 jam melalui petak pengimbas bagi mengesan barangan yang dibawa lori muatan berat. Individu dari negara jiran ini dipercayai cuba menyerut masuk barangan mentah bagi mengelakkan daripada dikenakan cukai. Hendak berdagang ada caranya. Nak mengelak cukai, inilah padahnya. Ini merupakan antara barang-barang yang dirampas oleh pihak XM pada jam 6.15 petang. Taktik menyembunyikan barang-barang ini di bahagian memandu akhirnya gagal hasil daripada pemeriksaan pihak XM pada ketika itu. Berselindung di sebalik lori muatan berat bagi menyerut barang ini ternyata masih aktif meskipun negara berada dalam tempoh PKP. Jadi selepas tangkapan dilakukan, kita telah membawa ke pejabat
Exim bagi tujuan pemeriksaan seterusnya, dan selepas pemeriksaan dilakukan kita akan melakukan serahan barangan dan pemandu tersebut kepada pihak kastam bagi tujuan siasatan lanjut oleh pihak kastam. Susulan itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas barangan sejuk beku yang dibawa lori tangki minyak melalui pemeriksaan di ICQS Bukit Kayu Hitam. Barangan sejuk beku itu dipercayai disorokkan di bahagian bawah tangki lori terbabit sebelum ditemui pihak kastam. Menurut laporan, kenderaan terbabit dipercayai milik warga tempatan, manakala barangan yang dibawa adalah dari negara jiran. Apabila barang-barang makanan sedemikian dibawa masuk, dia memerlukan satu permit khas daripada pihak Makis untuk dilepaskan oleh, untuk memerlukan satu permit yang dikeluarkan oleh Makis. Jika sekiranya memenuhi kehendak itu, kastam akan lepaslah. Di dalam Makis ini dia declare sebagai palm oil, crude palm oil sahaja. Ketika op benteng dilaksanakan, fasiliti bagi Depot Tahanan Imigresen Belantik turut dipertingkatkan dengan menitik beratkan prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Kebanyakan pendatang asing tanpa izin ini mendakwa telah ditipu oleh majikan dengan menawarkan pekerjaan. Saya duduk Malaysia dekat luar selama 8 bulan. Sebab saya, dia report saya mencuri barang dia. Curi handphone melalui PT resmi Cirebon, Jawa Barat. Seri resmi sah. Tahun 2019 bulan 7 tanggal 11. Kami potong gaji selama 3 bulan 900. Memang sedih, sangat sedih. Nak jumpa keluarga tak boleh. Nak balik pun tak tahu sudah berapa kali cancel dah. Menurut Komandan Depot Tahanan Imigresen Belantik, Rosli Ishak, ketika pelaksanaan op benteng, jumlah tahanan di depot berkenaan telah meningkat kepada 1,187 parti dengan kesemua mereka melanggar kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 63. Di musim PKP ini meningkat. Antaranya sebab kita tak dapat nak usir tahanan ni ke negara asal. Sebab yang pertama tak ada orang kata pesawat untuk mendarat di sana, tak ada kebenaran daripada negara berkenaan untuk landing di sana lah. Untuk depo imigresen ni, kita tahanan di sini adalah untuk tahanan sementara, tahanan untuk diusir pulang ke negara masing-masing lah. Kalau di penjara tu adalah tempat hukuman kesalahan dia lakukan. Jadi itulah perbezaan dia. Banyak orang salah anggap lah. Bila di depo imigresen Belantik ni, di depo memang katakan ini tempat hukuman untuk tahanan warga asing. Bagi saya itu memang satu orang kata tak betul lah. Kita kena bagi faham. Perkongsian maklumat antara pelbagai agensi menjadi fokus utama op benteng yang bermula pada 1 Mei lalu bagi menghalang aktiviti penyeludupan yang giat dilakukan di laluan tersembunyi dikenali Lorong Tikus. Kami telah diberi tugas oleh Tentera Darat untuk mengawal selia operasi benteng untuk sektor pagar. Sektor pagar ni kenapa diberi nama sektor pagar? Oleh kerana di sepadan tu kawasan yang berpagar, dan sektor kota. Sektor ini adalah daripada Bukit Kayu Hitam sehingga ke Weng sejauh 260 km. Lorong Tikus telah pun kita bina halangan seperti mana kita nampak sekarang. Namun begitu, modus operandi mereka berubah. Sekumpulan buah motosikal dengan guni-guni putih yang disyaki ketum. Ikuti pendedahan Lorong Tikus menerusi op benteng sempadan negara minggu hadapan. Haziq Hamid, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah
Boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jangan lupa amalkan kebiasaan baru. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.